Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita menyambung tafsir daripada surah Yasin. Daripada ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Ayat 3, 4, 5 dan 6 daripada surah Yasin. Kita telah melihat dalam kuliah kita yang lepas terjemahan dan juga tafsiran kepada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, di mana ayat yang kedua itu Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah Ta'ala turunkan sebagai petunjuk, pedoman kepada manusia. Dan beriman kepada Quran juga adalah salah satu daripada rukun iman. Di antara beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, dan termasuklah kitab itu adalah Al-Quran. Itu ayat yang kedua. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau yang Muhammad termasuk di kalangan rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Dan beriman kepada rasul juga termasuk di dalam rukun iman. Selain daripada beriman kepada Allah, beriman kepada kitab dan beriman kepada rasul. Dan di antara rasul itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ketiga daripada surah Yasin ini, Allah Taala menyebut dengan cara bersungguh, innaka laminal mursalin. Inna ini mereka yang mempelajari bahasa Arab tahu bentuknya bentuk dipanggil taukid, iaitu untuk menguatkan ayat. Inna, sesungguhnya engkau laminal mursalin. Lam itu sendiri pun lamul muzahlaqah, untuk menguatkan. Jadi dalam ayat yang ketiga ini Allah Ta'ala menguatkan ayat sebanyak 2 kali untuk memberitahu bahawa Muhammad ini juga adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutus. Dan Nabi SAW walaupun diutuskan yang paling akhir di kalangan rasul-rasul, diutuskan yang paling akhir, tetapi baginda adalah orang yang terbaik berbanding dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, menjadi ketua kepada segala rasul, bukan sahaja di atas dunia ini tetapi di hari akhirat. Dia datang paling akhir, tetapi di hari akhirat dialah yang paling awal yang diberikan syafaat kepada baginda untuk mempercepatkan hisab pada hari akhirat nanti. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi menjadi imam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Allah Ta'ala tunjukkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu bagaimana besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatasi segala nabi-nabi yang lain. Walaupun dia datang kemudian, tetapi dia adalah yang terlebih baik dan terlebih istimewa berbanding dengan nabi yang lain. Dan kalau Nabi Muhammad adalah nabi yang istimewa berbanding dengan nabi-nabi yang lain, maka umatnya juga adalah umat yang terpilih, umat yang terbaik berbanding dengan umat yang lain. Tapi syarat untuk menjadi umat nabi yang baik ini mestilah memenuhi apa yang Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik umat yang Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia ini. Kamu menyuruh perkara yang baik, kamu melarang daripada perkara yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah.
Syarat untuk menjadi umat Nabi yang paling baik, mestilah paling kurang memenuhi ciri-ciri ini. Perkara yang baik, pakat-pakat sama suruh. Perkara yang Allah Ta'ala larang, pakat sama-sama kena tegak, kena tinggalkan dan beriman kepada Allah. Tapi kalau umat Muhammad, benda yang buruk, benda yang jahat, benda yang keji, sama-sama dibuat dan pakat-pakat disuruh. Benda yang baik, pakat-pakat dilarang, maka tidak akan menjadi umat yang paling baik. Maka dalam surah Yasin yang kita baca ayat yang ketiga ni, Allah Ta'ala mengatakan Muhammad ini adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutus. Kerana orang musyrikin Makkah di zaman Nabi SAW tidak percaya macam mana orang seperti Muhammad boleh diutus menjadi Nabi dan Rasul. Orang miskin, anak yatim, piatu, tidak punya harta benda, tetapi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan pada fahaman orang-orang musyrikin Makkah, ada orang yang lebih baik nak dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dengan mempunyai harta yang banyak, pangkat, pengaruh, kedudukan di kalangan masyarakat masa itu. Tetapi apabila Allah Ta'ala memilih Nabi SAW ini menjadi Nabi dan Rasul berbanding dengan orang lain, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapakah pilihannya itu adalah Muhammad dan bukannya orang lain. Dan bila kita baca ayat ini, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sebahagian daripada rasul-rasul, ini juga menandakan bahawa Nabi itu adalah Nabi yang terakhir. Tidak datang lagi Nabi dan Rasul selepas daripada Nabi Muhammad. Itu yang ketiga, ataupun ayat yang ketiga. Tapi apabila ada juga sebahagian daripada orang Melayu ini yang percaya Cikgu Kahar itu sebagai Rasul khusus untuk orang Melayu, maka itu satu perkara yang cukup kita kata yang cukup besar. Sedangkan benda beriman kepada Nabi dan Rasul ini belajar daripada skala rendah pun dah ada, skala menengah pun dah ada, bahawa Nabi Muhammad itu adalah penyudah kepada segala Rasul. Mudah untuk faham. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi selepas daripada Nabi Muhammad. Tapi betapa jahilnya sebahagian daripada umat ini berkenaan dengan Nabi dan Rasul pun masih boleh percaya dengan mudah kepada Cikgu Kahar daripada Kelang itu Rasul yang diutus untuk orang Melayu. Itu jahil yang teruk sangat. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang keempat, ala siratim mustaqim, Rasul ini yang tetap di atas jalan yang lurus agama Islam. Nabi Muhammad ini bukan saja seorang Rasul, tapi juga dia berada di atas jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Nabi menggariskan satu garisan yang lurus pada tanah. Kemudian Nabi bagi tahu kepada para sahabat dengan membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahawa inilah jalanku, jalan yang lurus, maka kamu ikutlah. Kerana Islam ini adalah jalan yang lurus, tidak berbengkang-bengkok. Mudah, senang kalau kita ikut sungguh-sungguh. Yang jadi bengkang-bengkok, yang jadi susah payah, ialah kerana kita lari, kita menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Itu sebenarnya yang menyebabkan kita jadi bengkang-bengkok dan sebagainya. Tapi Islam, kalau kita mengikut sungguh ajarannya, adalah jalan yang lurus, tetap, elok dan baik. Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku, jalan yang lurus, ikutlah. Wala fala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang begitu banyak di kiri kanan jalan ini, kelak kamu akan berpecah belah. Dan jalan yang lurus ini juga bukan ada dalam surah Yasin saja. Inilah juga yang kita baca dalam Fatihah. Kita berulang kali, kita sebut berulang kali, 17 kali sehari semalam dalam Fatihah yang kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ialah jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan para nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid dan orang yang saleh. Pasal apa kita sebut dalam Fatihah tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus? Kerana banyak sangat benda-benda dan perkara
yang mendorong kita untuk lari daripada jalan Islam yang sebenar ini dalam hidup kita. Datang daripada syaitan, datang daripada nafsu syahwat, datang daripada pelbagai perkara yang mengajak kita supaya lari daripada jalan yang lurus. Maka dalam Fatihah kita baca, dan dalam surah Yasin pun kita baca, ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Quran ini tadi dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala bersumpah, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang mengandungi hikmat dan kebenaran. Quran ada hikmat, ada kebenaran. Dalam ayat yang kelima Allah Ta'ala sebut Quran ini Tanzilal Azizir Rahim, yang menurunkan Al-Quran ini siapa? Iaitu Allah yang maha berkuasa, Al-Aziz, yang maha perkasa, Ar-Rahim, Tuhan yang maha mengasihani. Bukan datang daripada Nabi SAW, tapi datang daripada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengasihani. Itu Al-Quran. Maknanya Quran yang kita baca, Quran yang kita amalkan ini bukanlah satu benda yang lekeh, tidak. Bukan benda yang kecil, tidak. Tapi benda yang cukup besar. Tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuan Quran ini diturunkan supaya engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan. Fahum ghafilun, sebab itu mereka lalai. Sebelum daripada Nabi SAW telah begitu lama tidak ada Nabi. Semenjak daripada zaman Nabi Isa AS, suatu jangka masa yang cukup lama, sehingga manusia selepas daripada itu banyak menyeleweng jauh daripada ajaran kitab yang benar, sama ada Taurat ataupun Injil, dan mereka lalai. Lalu bila mereka lalai ini, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan balik kepada mereka tentang ajaran yang sebenar, menjadi kesinambungan kepada ajaran terdahulu daripada Nabi Isa, daripada Nabi Musa, daripada Nabi Ibrahim. Dan memang kalau peringatan dan amaran ini tidak diberikan, manusia dia akan lalai. Manusia akan lalai. Sebab itu ayat Al-Quran sendiri pun tidak turun sekaligus. Sebanyak 30 juzuk, sebanyak 6,000 lebih itu Allah Ta'ala beri debok gitu selalu. Tak. Allah Ta'ala tidak bagi sekaligus begitu kepada Nabi, tapi diberikan daripada semasa ke semasa. Dan Nabi SAW sendiri pun, sebagaimana disebut oleh para sahabat dalam hadis-hadis yang lain, memberitahu bahawa Nabi SAW itu sentiasa memperingatkan kepada kami dari semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa. Kenapa? Kerana manusia ini dia sering lalai. Bila lalai, hati dia lalai, maka ketika itu dia kena diperingatkan. Bila diperingatkan, sekali dia ingat, lepas tu dia lupa balik. Bila dia lupa balik, maka dia ingatkan balik. Lepas tu dia ingat balik, lepas tu dia lupa balik. Bila dia lupa, maka diperingatkan balik. Begitulah yang berlaku. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Kerana itu bila kita membaca hadis, kita membaca Al-Quran, peringatan-peringatan dan amaran yang banyak Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Kamu lihatlah kepada kaum yang terdahulu, apa yang berlaku kepada mereka bila mereka ini langgar perintah Allah Ta'ala, ditimpakan balasan demikian, ditimpakan azab demikian. Kaum yang demikian, apabila mereka buat perkara yang tidak senonoh dalam masyarakat, misalnya apa yang berlaku, maka Allah Ta'ala turunkan azab. Semua kisah-kisah ini daripada umat yang terdahulu memberi pengajaran dan juga iktibar kepada kita yang membaca Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ini pun, maksud Quran itu diturunkan bukan semata-mata untuk diajar, untuk mendapat ilmu semata-mata, tidak. Yang lebih penting daripada ilmu itu ialah litunzira. Tunzira ni inzar dengan makna memberi peringatan, memberi ingat dan juga amaran, supaya manusia ini berjaga-jaga, supaya manusia ini menjaga diri mereka daripada terlibat dalam perkara yang boleh merosakkan diri mereka sendiri. Itu yang lebih penting. Kalau setakat nak mengajar begitu saja,
Itu siapa-siapa pun boleh. Tetapi nak memberi peringatan dan amaran supaya manusia ini tidak jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih besar daripada Al-Quran ini. Ya. Sebab tu dalam satu hadis yang lain pun Nabi SAW mengatakan, aku ini ibarat seorang yang dalam peperangan, seorang yang duduk di atas bukit yang tinggi dalam keadaan tidak berpakaian, memberi peringatan kepada pasukan tentera yang datang. Kalau orang Arab zaman dahulu, bila katalah dia duduk dalam satu kawasan, dia nak tahu ada ataupun tidak musuh datang daripada seberang bukit sana, sebelah lembah sana, maka dia hantar seorang utusan yang naik ke atas bukit, ke atas tempat yang tinggi. Maka orang inilah, peninjau inilah tengok daripada jauh, nampak tak musuh datang. Bila nampak musuh datang, maka peninjau ini dia akan tanggalkan pakaian dia. Dia akan tanggalkan pakaian dia dan mengisyaratkan sesuatu kepada pasukan tentera dia. Maknanya nak beritahu, nak tarik perhatian bahawa musuh datang. Jadi maka Nabi SAW mengatakan, aku ini ibarat peninjau ini yang memberi peringatan kepada pasukan tenteranya terhadap musuh yang datang. Maka Nabi juga adalah memberi peringatan kepada kita. Dan musuh itu sama ada yang kita kata sebagai syaitan. Musuh itu diperingatkan kepada kita. Dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka hendaklah kamu ambil syaitan itu sebagai musuh, jangan ambil sebagai kawan. Apatah lagi kalau kita jadikan syaitan itu sebagai kawan kita, rakan kita, orang yang disembah, dipuja, melalui lirik-lirik lagu black metal dan sebagainya. Ataupun Nabi beritahu tentang musuh dari kalangan nafsu syahwat yang tidak dibelenggu, tidak dijaga dengan betul. Nabi memberi peringatan juga tentang azab neraka yang akan kena kepada orang yang langgar perintah Allah Ta'ala, dengan tak semayangnya, tak begitunya, tak begininya, tidak menutup aurat dan sebagainya. Nabi beri peringatan kepada, ikutlah dalam bentuk peribadi ke dalam bentuk apa benda sekalipun, Allah Ta'ala beri peringatan. Mereka yang mengamalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, ini semua bentuk peringatan serupa macam peninjau tentera tadi duduk di atas tempat yang tinggi memberi peringatan kepada pasukan tenteranya. Maka Al-Quran juga adalah sebagai peringatan, dan Nabi sendiri juga memberi peringatan dan amaran supaya manusia ini beringat. Kerana apabila mereka tidak diberikan peringatan dan amaran, maka manusia itu akan lalai. Dan kita sendiri pun memang kita kena sentiasa mencari bentuk-bentuk peringatan ini. Sebab kehidupan kita seharian sibuk dengan kerja pagi sampai petang, malam letih duduk di rumah. Kalau kita tidak cari betul-betul majlis ilmu untuk memperingatkan kita balik, maka kita akan lalai. Tapi kalau kita berada dalam majlis ilmu yang sentiasa mengingatkan kita tentang tugas kita, peranan kita, tanggungjawab kita sebagai makhluk Allah Ta'ala, maka di situlah kita akan sentiasa betul, insya-Allah, di atas jalan yang lurus. Kita tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang Allah Ta'ala benarkan, mana yang Allah Ta'ala larang. Dan dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini di antara ayat yang kita baca pada tengah hari ini sehingga ayat yang ke-6. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada hari Ahad depan. Khamis ni kena ganti hari Ahad baru ni. Minggu depan kita balik pada hari Ahad, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.